Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua, apa khabar? Harapnya sihat-sihat saja. So, for today class, untuk 4IS dan 4IN, I have to record the class because Isnin ni Form 5 SPM 2020 batch Nezatra. Diorang trial fizik lah, so biasalah I have to turun padang lah untuk make sure everything is okay dan jaga Cikgu Syaril. So for hari ni kita akan record kelas kita sejam setengah kan. Berapa pun saya ingat. I think pukul 2 sampai 3:30 patutnya. Okay. But this recorded lecture will not takkan sampai sejam setengah lah. It will be nice and short sebab saya nak bagi masa untuk awak buat homework juga. Very short one. So let's get to it. Okay, ini summary untuk lesson hari tu. Okay, kita dah belajar physical quantity kan adalah quantity yang boleh kita measure. Lepas tu pecah dua, skala dengan vektor, derive dengan base. Kalau skala dengan vektor ni beza apa? Satu ni ada magnitude saja. Vektor ni ada magnitude plus direction. Contohnya 40 meters to the right. Kalau skala 40 meters saja. Base dengan derive pula, inilah yang kita belajarkan SI unit hari tu dalam base yang cute lah my tuition teacher ni kan. So ada 7 base quantity. Unit base quantity pun kena ingat contohnya temperature tak panggil Celsius, fizik pakai Kelvin. Intensity adalah kandela, amount of substance unit dia mole. Derived quantity adalah hasil darapan atau division, pembahagian of base quantity. So tengoklah ni area kita boleh pecahkan lagi, density boleh pecahkan lagi, velocity dan sebagainya. Okay, untuk scientific investigation, kita run through shape of graph ya. Saya tak nak go through yang lebih-lebih ni sebab tak syok. Kalau tak buat eksperimen, lepas tu nak belajar tak best. So kita recap sikit lah bentuk-bentuk graph tu. So kena ingat. Okay, first, inilah. Kalau X dengan Y start dengan kosong cantik je, hubungan antara dua variable tu adalah directly proportional. Kalau naik juga tapi naik bukan daripada kosong sini, daripada sini. Maknanya bila X kosong, Y dah ada nilai dah. So ini panggil increase linearly. Kalau menurun pula, daripada sini maknanya bila X kosong, Y dah ada nilai. Tapi dia makin turun. Maknanya dia decreases linearly. Keempat, ini awak akan cover semua ni dalam Maths, belajar graph. So I don't want to go into much detail lah. Empat ni increases, tapi tak boleh sebut increases linearly sebab graph dia ada curve. Sebab tu kita tak boleh sebut Y increases linearly, tak boleh. Increases saja. Ini pun decreases saja, tak boleh cakap linearly sebab dia ada lekuk, ada curve. Bila ada curve, dia punya kita akan cakapkan boleh pula nanti awak akan cover kat MX. Dan yang terakhir, kalau turun macam ni kita panggil inversely proportional, maknanya dia berkadar songsang. But if you want to get still a straight line, awak kena 1/kan lah salah satu. Contohnya kat sini dia 1/kan X. Ke Y ke up to you. So tu je. Itulah 6 shape of graph. Lepas tu nanti awak akan belajar, kita akan belajar buat gradient dan area under graph dan sebagainya lah, interpolation. Okay, kita straight kepada muka surat. Theme 2, Newtonian Mechanics. Okay, force and motion 1. Uyo, naik apa ni? Apa benda ni? What do you call this thing? I forgot. Okay, cakap seorang bukan. Okay, so okay, ni laki dia pula. Untuk masuk TV. Okay, linear motion. Okay, untuk physics basic, awak belajar linear motion. Kalau dah advance macam saya nanti dah kat U, awak akan belajar circular motion. Itu lagi kompleks lah. Dia pakai sin cos theta. Okay, linear motion can be described in terms of distance, displacement, speed,
velocity and acceleration. So today kita akan belajar 5 maksudnya. Apa benda ni? So nampaklah orang main ni. In bahasa Melayu kita panggil dia gerakan je lah. Okay, sir, can you drive me to Sungkai? Yes, miss. So Madam Chong nak pergi Sungkai ke Bagan Dato'. Bagan Dato' kat Perak kan? Kat Perak juga. Lepas tu gambar ni tunjuklah route kat Google Maps. Shows the route marked in blue, color biru ni 83 km. Tapi kalau awak faham tak maksud saya? Contohnya kalau awak buka Waze daripada Bagan Dato' ke Sungkai, awak punya jalan raya awak akan lalui sejauh 83 meter. Tapi kalau awak potong straight cut itu akan jadi 57.22 timur ke daripada Bagan Dato'. So nampak tak? You know what I mean ni kan? Contohnya macam jarak macam saya sekarang ni nak ke sekolah. Dekat je, I think less than 1 km. Tapi sebabkan ada jalan, saya nak kena U-turn. Lepas tu U-turn lagi dekat UIA tu dah jadi jauh. Tu beza tu. Dua-dua benda tu ada maksud berlainan. Okay, so kita belajar hari ni. Okay, dua perkataan. Distance and displacement. Dua-dua unit meter. Tapi maksud sangat lain. Okay, jom kita tengok. Distance, length covered by an object. Maksudnya, jarak objek tu pergi. Macam saya ke sekolah. Berapa jarak yang betul? Apa sih dokumen? Sekejap sorry kan. Okay. Displacement, shortest distance between initial dengan final position. Kedua, distance dia bergantung pada route covered. Dia bergantung pada laluan kereta ke, orang ke, motor ke. Ikut jalan apa dia pakai. Jalan highway, jalan lama, jalan tikus, jalan belakang. Kalau displacement, magnitude dia adalah straight line distance antara initial dan juga final position. Distance adalah skala. So dia tak kira lah kau ikut apa ke, mana ke, yang penting jalan full. Tak ada shortcut. Kalau vektor ni, dia hanya ambil shortest distance. Kiranya dia ada direction. Contohnya macam ni lah. Kalau ikut jalan, betul-betulnya Bagan Dato' ke Sungkai 83 km. Yang ni lah, marker hitam ni. Tapi, biasalah jalan betul, tak se-straight itu. Awak akan ada tol, awak akan kena belok kiri, belok kanan dan sebagainya. Semua ni makan jarak. So, ini dia punya, sorry, aku terbalik lah, sorry. 83 km ni yang ni lah. Yang ni, jauh ni. Okay, 57.22 timur daripada Bagan Dato' ni adalah dia punya displacement. Okay, I have a question. Contohnya, katakanlah awak lari padang 400 meter macam ni. Kan? So, awak start macam biasa sukan tanda ke garisan approach. Sorry sekejap Okay, so awak start sini kan. Ni bila sukan tanda yang 400, bukan 100, 400 Lari sampai sini. Okay. Soalan saya, berapa distance? Jarak awak. Bahasa Melayu jarak. Distance adalah 400 meter. Tapi displacement berapa? Percaya atau tidak,
kosong meter. Apa kosong cikgu? Kenapa nak dia lari peluh-peluh? Sebab kalau awak start kat sini, A, habis pun dekat A, then kosong lah. Kiranya awak, sasaran awak kosong. Sebab apa maksud displacement? Shortest distance between initial dengan final position in a specific direction. Start situ habis situ, memang kosong lah. Okay, one more example. Okay, katakan bawah ni lah. Katakan ni pokok ni. Okay. Okay. Alright. So saya jalan, siapalah, Mak Minah ke, Mak Leha ke apa ke. So daripada A, dia jalan, dia pergi B, dia pergi C. Ini 3 meter, ini 4 meter, ini 5 meter lah, tak berkaitan. So katakanlah dia jalan daripada A, pergi B, pergi C. So berapa dia punya distance? 4 tambah 3 kan? Sama dengan 7 meter. Tapi displacement dia berapa? 5. Kenapa? Shortest distance between two position. Dia start dekat A, dia habis dekat C. So displacement dia tak peduli kau ikut jalan baru ke, jalan lama ke, yang aku tahu jarak paling pendek antara dua titik yang kau nak pergi lah. So displacement dia 5 meter. Faham tak? Itu maksud dia. Sebab dia just ambil shortest distance. Okay, alright, faham. So sebab itulah kalau orang lari 400 meter, distance memanglah 400 tapi displacement kosong sebab kau start situ habis situ juga. Okay, good. Distance dan displacement. Dah faham Okay. Okay, so itu tadi beza distance dengan displacement. Okay, teruskan lagi. Okay, sambung cerita lagi daripada Bagan Dato' pergi Sungai tadi. So, Madam Chong perasan ada masanya speeding kat speedometer. Speedometer tu benda, speedometer ni jarum dekat meter kereta. Kalau kita canggih, dia digital lah, Tesla semua tu kan. So, speedometer tu kadang-kadang dia flat je stay. Kadang-kadang dia naik, kadang dia turun. So, sebabkan Madam Chong ni dia dulu pandai fizik, so dia buat satu assumption. So, speedometer reading tu, kalau constant je, contohnya the log 100 je dia punya ni, 100 km sejam. So, maknanya dia ada uniform velocity ataupun bahasa Melayu kita panggil hal laju seragam. Kalau dia punya laju dia berubah daripada 100 naik 120, daripada 100 turun 60, tu kita panggil non-uniform velocity, hal laju tidak seragam. Maknanya ada pecutan ataupun acceleration. Maknanya lah, sebab your velocity naik, maknanya you memecut. Maknanya you are pressing the pedal lagi banyak ke lagi sikit ke. Okay. So nak faham ni, dia bagi satu illustration. Katakanlah kita dari luar, tengok orang bawa kereta. So kita tengok, kita ambil gambar, contohlah kan, kita ambil gambar kereta tu pada setiap saat. 1, cekik, 2, cekik, 3, cekik. So
Kalau uniform velocity, tengok ni. Every second, saat kosong, saat 1, saat 2 dan 3, cantik je. Distance dia 20, 20, 20. Maknanya dalam 1 saat dia travel 20 meter. Ini kita panggil uniform velocity lah. Sebab kadar perubahan displacement dia sangat cantik je. Every time 20 meter, 20 meter, 20 meter. Okay. This one, every 1 second tengok berubah. Daripada 20, tambah lagi 30. Maknanya ada penambahan sebanyak 10 meter untuk kali kedua. Pada penambahan 1 saat yang sama. Ini 1 second dia travel 20 meter je. Tapi ini dalam 1 second dia travel 30 meter. Padu. So ini the car is moving at non-uniform velocity sebab dia punya rate of change of displacement, kadar perubahan displacement itu is increasing. Okay. Sama juga. Conversely, if the displacement decrease at equal time interval, aka every time every 1 second, the velocity decreases as shown. The car accelerate tapi in the opposite direction of the motion of the car. Kiranya ni deceleration lah, dia makin slow. 0 saat sampai 1 saat 30 meter. 1 saat yang seterusnya 20 meter je dia cover. So tak banyak. Okay, 3 situasi. Sama, makin jauh, makin dekat. Okay. Jom kita masuk. Maksudnya. So kita dah tahu apa maksud distance, iaitu length travel by an object. Travel boleh, cover boleh, dan juga displacement. Shortest distance between initial and final position. Maknanya maksudnya kenapa lah? Okay, then kita boleh tahu tapi dua-dua unit sama tau, distance dan juga displacement dua-dua pakai meter, sentimeter. Yang meter-meter lah, micrometer, penjadah semua tu lah. Tahu? Okay, speed, start dengan speed. Speed adalah rate of change of distance travel. Nampak tak? Speed dia ambil distance bagi dengan time. Velocity pula sama juga rate of change tapi of displacement. Acceleration pula dia ambil rate of change. Tengok, semua ni rate. Rate. Sebab semua ni rate adalah kadar. Kadar kena per time. Semua per masa. So acceleration rate of change of velocity. Maknanya final velocity tolak initial velocity bagi total time taken. Sebab tu semua rate. Sebab kadar mestilah per masa kan. Okay, having said that, awak tahulah speed ni skala ke vektor? Skala, sebab dia ambil distance. Distance kan skala. So speed pun skala. Velocity vektor sebab dia ambil displacement. Displacement ada arah. So dia pun vektor. Acceleration pun vektor sebab dia ambil daripada velocity. So kalau kita nak buat dia punya apa? Kronologi dia lebih kurang macam ni lah. So okay, so kalau kita buat kronologi macam ni lah. So ini distance, ini displacement. Lepas tu kalau dia bahagi time dapat speed. Ini kalau bahagi time dapat velocity. Sama juga. Ini dalam meter, ini pun unit meter.
Ini kalau dah bagi masa jadilah meter per saat kan. ms negative 1. Ini pun sama juga, ms negative 1. Tapi acceleration hanya kita ambil velocity, speed tak pakai. Macam mana je acceleration? Acceleration. Sorry lah. Tak belajar tinggi. So, acceleration ni tadi awak tengok formula dia kan? A, acceleration sama dengan final velocity, kita panggil V tolak initial velocity pakai U bagi dengan time. So, meter per second bagi second lagi. Meter per second bagi second jadi macam mana? So, jadi ms negative 2. Nampak dia punya kronologi ni. Okay. Okay. So, sambung. Formula dia. Ni formula dia. So, simbol displacement S. Simbol distance D. Simbol speed dengan velocity unfortunately sama. Ini V, ini pun V. Acceleration A. V pula, jangan pening V pula adalah untuk final velocity, U adalah initial velocity. Tak apa, simbol ni tak penting sangat. Penting matematik, okey. Okey, kita tengok contoh. So kita ada Razi. Oh, Razi. Macam nama ni lah, Menteri Pendidikan kita Razi Majidin. Razi ni dia A lari, pergi B, lepas tu pergi C. Ini semua berlaku dalam 20 saat. So cari distance, cari displacement, cari speed, cari velocity. Okey. Distance berapa? Dia daripada A pergi B, pergi C. Ingat distance adalah length covered by an object. So total lah 100 tambah 20. So 120. Kat bawah ni. Displacement ambil shortest distance daripada initial dengan final. Dia start di A, habis di C. Shortest distance tak boleh kira semua. Kita ambil shortcut lah yang ini. So 10 100 tolak 20. Jadilah 80. Ni. Nampak tak beza? Padahal orang yang sama buat benda yang sama tapi dapat dua input yang berbeza. Apa pentingnya apa kejadah belajar benda ni macam bodoh je. Ada kaitannya kita akan belajar. Eventually you will learn the significance of kita bezakan distance dengan displacement. Okay. Okay, C distance. Sorry, speed. Speed ambil siapa? Ambil distance. Time berapa? Semua ni dalam 20 saat. So 120 meter bahagi 20 saat. Dapat 6 meter per saat. Displacement ambil siapa? Velocity ambil siapa? Ambil displacement. Iaitu 80 bahagi 2. 4 meter per saat. Nampak? Dia punya laju pun lain. Speed laju. Velocity laju. Kenapa different value padahal semua ni dalam 20 saat? Sebab kita punya meter tu yang lain. Yang ni 120 meter, yang ni 80 meter. Okay. Tengok lagi example tu. So kita ada mutu bergerak daripada O pergi B. Dia pergi OB OB. Tiruan. Sama juga distance, displacement, speed dengan velocity. So distance dia total lah 13 lah. Oh sorry. Dia pergi O ke B tapi dia lalu OAB. Sorry. Macam speed macam saya punya contoh tadi lah. So daripada O pergi A pergi B. So distance dia ambil semua jarak yang dia lalu. 5 tambah 12. Iaitu 17. Displacement, ini tak tahulah awak dah belajar belum Pythagoras theorem. Tapi dia dah buat kat sini. So kita ambil 13. Okay. Macam biasalah speed ambil 17.
Total masa berapa? 15 saat. So 17/15. Velocity ambil displacement 13/15. Itu je. Okay, tengoklah semua example 3. After landing on a runway, kapal terbang dah landing, the plane slows down to velocity daripada kiranya laju asal 75. Lepas tu dia punya final velocity 5. Initial 75, final 5. Ini berlaku dalam 20 saat. So ingat tak label. Apa simbol untuk initial dan juga final velocity? So initial 75. So ini U. Ini final V lah. Ini kita punya T. Kita dah tahu formula A sama dengan V tolak U bahagi T. V tolak U bahagi T. Masukkan je nombor. Dapatlah negatif 3.5. Kenapa negatif? Sebab acceleration adalah vektor. Kalau negatif, maksudnya dia tengah slow. Kiranya awak punya pecutan negatif. Maknanya awak nyah pecut lah bahasa Melayu. Decelerate. Maknanya velocity is decreasing. Awak semakin slow. Sebab tu dapat negatif. Kalau dapat positif, maknanya awak semakin laju. Kalau dapat kosong, maknanya awak tak makin laju, tak makin slow. Sama je awak punya laju. Sebab V sama dengan U lah. 40 tolak 40, dapatlah kosong. Okay, alright. Sekejap lagi. Okay, ini namanya ticker tape barang. Tapi saya tak nak ajar awak lagi sebab ini best kalau buat depan mata. So, sebab dia agak sukar lah ada cara-caranya. Tapi zaman sekarang tak pakai sangat. Saya dekat UK dulu pun dah pakai logic gate. Ticker timer ni orang dah buang dah lah sebab dia leceh. Ni pakai photogate. Photogate ni dia macam laser. So bila sebelum tu function of ticker timer ni adalah untuk kira speed, velocity and acceleration of anything lah, benda yang apa yang kita nak. Contohnya dalam kes ni trolley. Tapi zaman dah berubah bro. So kita pakai laser je. Pakai photogate ni canggih tau. Tak tahu Malaysia kita tak ada lagi lah, insya-Allah lah. Tengoklah ada bajet ke tak. So bila trolley tu lalu je laser ni dia akan start the time. Sampai kat sini dia akan stop. So from here to here awak ada time. So dia dapatkan time awak. Lepas tu nak dapatkan V, dapat U, dapat distance pun senang lah. Distance ambil je lah jarak daripada ini ke ini. So dah dapat dia punya D, distance. Dia punya T ada kat sini ni, 2.378 saat. So katakanlah 50 meter. So 50 meter bagi dengan 2.378. Dapatlah dia punya speed. Okay. Best lah. Okay, tak apa. Itu nanti. Okay, so saya nak jawab 4 formula untuk dapatkan dipanggil linear motion equation. Ada 4. Okay. Nak kena hafal ke cikgu? Tak perlu. Dia akan diberi. Tapi percayalah, buat selalu awak akan hafal. Okay, pertama awak kena tahu ada beberapa huruf lah. Okay, sekejap saya tulis. So, kita ada, pertama kita ada A untuk acceleration. Ini untuk kira. Contoh soalan, find the total time, find the distance, find the displacement, find the final velocity. So, kita kena pakai 4 formula. Sebab kadang-kadang, tengok tak, 4 formula ni semua lain-lain. Kadang-kadang data yang sampai kat kita ada hanya V dengan U dengan T. Alamak. Kalau V dengan U dengan T, tak bolehlah pakai equation yang nombor 3 ni, nombor 4 ni. Itulah. So kenapa sampai ada 4? Sebab ikut soalan. Soalan kadang-kadang dia bagi ni dengan ni. Tapi kalau kita pakai Formula 1 tak ada. Formula yang pertama tak ada. Alamak, tak boleh pakai. So kita pakai yang dua. Oh tak ada juga. Yang tiga tak ada juga. So acceleration. Yang ketiga kita ada V, iaitu final velocity. U untuk
initial, laju awal. Lepas tu kita ada S untuk displacement. Kita ada T untuk time. Itulah dia. 5 variable. Jom tengok. Pertama, dia ambil daripada apa? Daripada formula acceleration tu, V tolak U over T. Lepas tu dipindahkan aja supaya dapat V sama dengan. So dapat V sama dengan U tambah AT. Ini saya ada kod lah, bukanlah kod, acah-acah je. Ada formula. Ini kita panggil formula void. Sebab V sama dengan U tambah AT. Okey. Yang kedua, S sama dengan 1/2 U tambah V darab dengan T. Nampak tak? Dekat equation 2 ni tak ada A. So kalau soalan yang diberi dia tak bagi acceleration, bolehlah pakai equation 2 ni. Nampak tak? Ada masa boleh pakai equation 2. So awak kena pandai pilih. So cara nak jawab sebenarnya, cara jawab soalan ni awak list out. Awak listkan apa input yang soalan tu bagi. Lepas tu pilihlah, aku pakai yang 4 lah. Yang 3 lah. So S sama dengan 1/2 initial tambah final velocity darab dengan time. Ini saya panggil nama dia SUVAT. Sebab S ada, U ada, V ada, T tak ada. T ada. A ni saya tambahlah supaya saya nak sebut SUVAT. Jangan awak tambah A pula, mana ada A. Yang ketiga, S sama dengan UT tambah 1/2 AT squared. Nampak tak? Kat sini apa yang tak ada? V. Tak ada final velocity. So kalau soalan tu tak bagi pun final velocity, pakailah yang ni. Ini kita panggil dia SUTAT. So saya tukar SUTAT. Okay. Yang terakhir, dia tak bagi time. Alamak. Equation 1 ada time. 2 ada T, time juga. Equation 3 pun ada T. So kita boleh pakai yang keempat. V squared sama dengan U squared tambah 2AS. Ini saya panggil apa? Vuzas. Macam nama tu. So saya gantikan 2 ni dengan Z, jadilah Vuzas. So ada void, ada SUVAT, ada SUTAT, ada Vuzas. Dia punya derivation awak boleh baca lah atas ni, tapi tak penting pun. Yang penting awak tahu the final formula. Yang tak perlu hafal pun. Dekat buku formula yang depan tu dalam exam dia bagi. So kalau awak tanya kenapa nak pakai banyak-banyak, sebab tengok soalan ada, soalan takkan bagi semua, ada yang tak ada. So kena ni lah. Okay, jom kita tengok example. A school bus move from rest with an acceleration of 2 meter per second square for 5 seconds. Calculate its velocity after 5 seconds. Okay, kita list out kan information dia bagi. Kalau from rest tu apa? Tengah pegun, static. Start from tu maknanya dia punya initial U kosong lah. Lepas tu dia punya acceleration 2. Dia punya T time 5. Soalan nak cari apa? Nak cari V. So boleh pilih nak pakai Vuzas ke, Vutat ke, SUVAT ke, Vuat ke. So fikir satu je boleh, tu Vuat. Pakailah Vuat. Masukkan nilai, dapatlah jawapan. Senang je. Okay, tengok example tu pula. Sports car move along a straight track and velocity dia adalah 40 meter per second. After 3 seconds, the sports car reach 50 meter per second. Maknanya daripada 40, dalam 3 saat dia sampai 50. Berapakah dia punya displacement? Nampak tak? Soalan ni tak bagi A. Tak ada acceleration. Tu tak apalah, fine. Soalan tak bagi A and dia nak cari S, displacement. So, kita list out information yang kita tahu. Ini adalah initial, 40. 3 seconds dia punya time. Final velocity dia adalah 50 V. Dia nak apa? T.
So pakai apa? Suvat, buat, vuzas, pakai suvat. 1/2 U tambah V darab T. Lebung, debang, dapatlah 135 meter. Okay. Lagi example 3. An athlete starts his run from rest. I like this one. Start daripada rest. Maknanya U kosong. Achieve a maximum velocity for accelerating uniformly for 8 second. 8 second. If displacement dia 40 meter, berapakah dia punya acceleration? So, dia nak cari A. Apa yang dia tak bagi kat sini, dia tak bagi V. Kita tak tahu pun dia punya final velocity, tapi tak apa. So, from rest maknanya initial velocity kosong. Time dia 8 saat. Displacement dia 40 meter, berapa A? So, nak pakai formula apa? Vuat ke, vuzas ke, sutat ke, suvat? Pakai sutat. Masukkan nilai, gonggang dapatlah 1.25. Example 4, Maria rides a bicycle, velocity 8. Dia brake. Suddenly stop. Stop. Maknanya, dia mula jalan, lepas tu dia stop. Maknanya final velocity yang kosong untuk kes ni. Initial 8. S, displacement ataupun distance, tak kisah, sekarang meter is 2 meter. Acceleration tak tahu. Okay, so pakailah apa yang tak bagi time. So tak boleh pakai, hanya satu je, iaitu vuzas. So V squared sama dengan U squared tambah 2N. So lebung debang pendek dapat negatif. Kenapa negatif salah ni? Jangan, tak apalah. Masuk akal lah sebab awak daripada 8, lepas tu awak break. Maknanya awak semakin slow. So awak nyah pecut. So masuk akal lah dapat negatif. Okay, boleh. Negative value shows that Maria accelerates 60 meter per second square in the opposite direction. Tak payah, ni macam bullshit lah. Fikir dia je lah, makin slow je. Negatif makin slow lah. Okay, settle. So itulah dia 4 formula of linear equation. Ada 4. So tu je lah hari ni. Baru 42 minit. Tak sampai pun, berapa minit je ni saya record. Ya. So kita belajar hari ni pasal definition, apa beza skala dengan vektor kan. Kalau awak lari berapa meter, kenapa kosong weh, padahal aku lagi jauh weh, penat-penat. Sebab displacement ni tak peduli kau ikut jalan depan ke jalan belakang ke, yang penting jarak kau daripada tempat asal berapa meter. Tu je dia tak tahu. Okay, lepas tu displacement, distance, speed, velocity, acceleration, formula. And itulah, artikel nanti susah sikit tau. Dia kena buat daripada depan. Saya nak awak buat sendiri eksperimen ni. Tapi itulah. Bila entahlah. Okay, so untuk homework awak, sebab sekejap je. Saya record, I think tak sampai half an hour kot So, pendek je. Sila siapkan ni. Formative Practice 2.1. Then, nanti saya akan open lah Google Classroom. Awak sila upload lah dalam kira. Pendek lah. Ni buat 10 minit je lah. Okay. Ni yang ada gambar otak. Ni bukan gambar pokok tau. Ni gambar otak. So, kebat-kebat lah ni. Kebat. So, kena tahu nak pakai formula apa. Okay. So, itu saja untuk hari ni. Have a nice one. So, sila hantar Formative Practice 2.1 nanti. Okay. Saja, take care. See you all when I see you. Hari apa? I don't remember. Rabu ke Khamis. Okay, right. Thank you semua. Stay safe, take care, and have a nice evening. Okay, bye.